Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sampai ke unit yang ke-6, iaitu unit yang terakhir, akan membincangkan berkenaan dengan taklid dan talfik. Dalam penggunaan taklid, kita akan membahaskan berkenaan dengan pengertian taklid, kemudiannya hukum bertaklid, keperluan bermazhab, perpindahan mazhab dan pandangan ulama, taklid selain imam mujtahid yang 4, seterusnya bahagian talfik. Kita akan membincangkan berkenaan dengan pengertian talfik dan syarat talfik mazhab lain. Syarat taklid mazhab lain. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita ketahui, orang yang kalaf atau yang dipertanggungjawabkan melaksanakan perintah-perintah syarak itu berbagai-bagai peringkat, seperti yang pertamanya orang yang mujtahid atau yang mempunyai kelayakan berijtihad. Apa-apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya dalam masalah-masalah yang dibolehkan berijtihad, maka itulah hukum yang menjadi pegangannya. Kerana itu sesuatu yang ternyata baginya itu adalah lebih hampir kepada kehendak syarak dan lebih utama berdasarkan kepada dalil-dalil syarak menurut kajian dan zannya yang kuat. Yang kedua, di mana orang yang tidak sampai kepada peringkat mujtahid kerana tidak mempunyai kelayakan yang membolehkan dia berijtihad, tetapi dia memahami dalil-dalil dan kedudukannya. Kefahamannya itu pula membolehkannya dia membuat pilihan dan tarjih dengan cara-cara yang diperakui oleh ulama Islam. Dan yang ketiga, orang yang mukallid atau menjadi pengikut semata-mata, maka dia memerlukan pemimpin yang memimpinnya dan orang alim yang menjadi ikutannya. Sudah semestinya dia bertaklid mana-mana mujtahid dalam masalah-masalah tertentu. Tetapi kata Imam Asy-Syatibi, sebagai seorang mukallid, tidak wajar dia terus-menerus bertaklid kepada mereka yang telah nyata salah ijtihadnya dan terkeluar dari ilmu yang sebenar. Tidak harus dia taksub dengan mengikutinya, walaupun sudah jelas kesilapannya, kerana ta'assub seperti itu menyalahi hukum syarak. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan taklid? Okey, taklid dalam bahasa Arab diambil dari kalimah al-qiladah, iaitu rantai leher. Maka taklid artinya memakai rantai leher. Sementara taklid menurut istilah ulama fiqh terdapat berbagai-bagai takrifan. Seumpamanya taklid itu ialah mengamalkan atau mengambil bagai perkataan seseorang yang mana kata-katanya itu bukan salah satu dari dalil-dalil syarak tanpa hujah atau alasan, iaitu disertakan dengan asas kepada hukum. Yang kedua, taklid itu menerima pakai sesuatu pendapat tanpa dalil. Boleh juga kita definisikan taklid sebagai mengamal pendapat orang lain tanpa hujah yang mulzimah, iaitu dalil yang mengikatkannya. Dari takrif-takrif yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahawa taklid itu mengambil pakai pendapat orang lain
tanpa mengetahui dalilnya dan kekuatan dalil itu. Contohnya seperti mereka yang berpendapat boleh difasahkan perkahwinan disebabkan aib atau kecacatan kerana berdasarkan pandangan mujtahid tertentu mengatakan begitu tanpa dia mengetahui dalilnya dan kekuatan dalil ini. Pada asalnya menurut syariah Islam, taklid adalah dicela dan dilarang kerana ia bermaksud mengikut tanpa berdasarkan kepada dalil dan bukti. Lebih-lebih lagi taklid yang membawa kepada ta'assub yang tercela di kalangan golongan mukallidin. Para ulama berbeza pendapat tentang keharusan taklid dalam masalah furu'. Seperti yang pertamanya, pendapat pertama mengatakan tidak harus sama sekali bertaklid, bahkan mereka mewajibkan setiap mukallaf itu beristihad dan mempelajari segala ilmu-ilmu yang diperlukan bagi istihad. Manakala pendapat yang kedua mengatakan taklid diharuskan kepada semua orang, sama ada yang mampu beristihad ataupun tidak. Bagi pendapat yang ketiga mengatakan taklid hanyalah diharuskan kepada mereka yang tidak mampu beristihad sahaja. Sementara mereka yang mampu beristihad maka tidak dibenarkan taklid. Hukum taklid mazhab fiqh. Mazhab fiqh ialah madrasah atau aliran fiqh yang telah masyhur dengan nama-nama pengasasnya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh agung ulama mujtahidin yang terkenal dengan kealimannya, ketinggian istihadnya, waraq dan takwanya. Dan ada di antara mazhab ini yang pupus di telan zaman dan kesannya juga terhapus dengan kematian sahabat-sahabat atau pengikut-pengikutnya, seperti mazhab Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Walau bagaimanapun masih ada mazhab-mazhab yang masih kekal sehingga kini dan mempunyai pengikut-pengikut yang setia, yang terus-menerus mengamal, mempertahan dan mengembangkan, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Setiap mazhab ini mempunyai kitab-kitab dan karangan ulama masing-masing yang menjelaskan pandangan fuqaha mereka. Apakah boleh bertaklid dengan mazhab-mazhab ini, atau dalam arti kata lain perlukah bermazhab? Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, perlu atau tidaknya bertaklid mana-mana mazhab dalam Islam ini adalah bergantung kepada keadaan seseorang. Kerana sebelum ini kita telah tegaskan bahawa seorang mujtahid wajib mengetahui segala hukum itu dari sumber yang asal dengan cara penyelidikan, kajian dan ijtihad. Maka tidak harus dia bertaklid, bahkan wajib dia beramal dengan keputusan ijtihad. Berlainan dengan orang yang tidak mampu beristihad, maka wajiblah dia mengikut ulama mujtahidin dengan memohon fatwa dan mengemukakan soalan kepada mereka, sama ada secara lisan atau merujuk kepada pendapat-pendapat mereka yang ditulis dalam kitab-kitab muktabar yang sah sandarannya. Oleh yang demikian, orang awam hendaklah mengikut salah satu mazhab yang dipilihnya dari mazhab-mazhab yang masyhur dan masih kekal hingga ke hari ini dan yang sah pemindahannya kepada kita. Namun demikian, hendaklah berada dalam pemikiran kita perkara-perkara yang pertamanya, mazhab-mazhab ini merupakan madrasah dan aliran fiqh bagi menafsirkan dasar syariah dan pengambilan hukum-hukum darinya. Maka ia adalah metodologi fiqh dalam mengistinbat dan mengetahui hukum-hukum. Ia bukan satu syariat baru dan suatu yang lain dari Islam. Yang kedua, sesungguhnya syariat Islam, iaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah,
lebih besar dan lebih luas dari mana-mana mazhab. Bukan mazhab lebih besar dan luas daripada syariat. Yang ketiga, syariat Islam adalah menjadi hujah ke atas setiap mazhab, bukan mazhab menjadi hujah ke atas syariat Islam. Yang keempat, sesungguhnya asas yang mengharuskan mengikut mazhab-mazhab ini ialah kerana diyakini bahawa ia telah berjaya memperkenalkan kepada pengikutnya hukum hakam syariat yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh yang demikian, apabila ternyata bahawa mazhab tertentu tersalah dalam sesuatu masalah dan yang betulnya berada di pihak yang satu lagi, maka perlulah orang yang mengikut mazhab itu berpaling dari mazhabnya dalam masalah ini kepada mazhab yang lain, iaitu mazhab yang betul. Kelima, bagi seseorang yang mengikut mazhab tertentu adalah diharuskan mengikut mazhab lain dalam sesetengah masalah, kerana tidak wajib dia terikat dengan kesemua ijtihad mazhab yang menjadi ikutannya. Tetapi ikutan kepada mazhab lain itu hendaklah berasaskan dalil-dalil yang mendorongnya beralih dari mazhabnya kepada mazhab lain dalam masalah tertentu. Dan juga diharuskan dia bertanya mana-mana ulama lain dari mazhab-mazhabnya tentang hukum syarak dalam apa jua masalah dan beramal dengan fatwanya. Yang keenam, sebagai seorang muqallid, hendaklah bersihkan dirinya dari sifat ta'assub kepada mazhabnya secara melulu. Kerana mazhab-mazhab fiqh bukan sebagai pemecah belah Islam dan bukan sebagai agama yang menasahkan syariat Islam. Bahkan ia merupakan aliran-aliran dalam menafsirkan syariah dan kefahaman. Ia juga sebagai metodologi dalam penyelidikan, kajian dan kefahaman. Di samping sebagai cara ilmiah dalam istinbat hukum. Kesemuanya bertujuan untuk mengenali hukum-hukum yang diturun dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita tidak harus merasa sempit dada dengan adanya perselisihan mazhab, kerana perbezaan kefahaman dalam mengambil hukum itu adalah satu perkara biasa dan tabi'i kepada manusia. Dan akal pengetahuan dan kefahaman seseorang adalah berbeza-beza, berlebih kurang dan tidak sama, maka sudah pasti berbeza tentang istinbat dan kefahaman. Bahkan kita harus berbangga dengan perbezaan ilmu fiqh ini yang telah mewariskan kepada kita perbendaharaan yang besar, dan kita menganggap itu sebagai tanda kesuburan dan hidupnya fiqh. Betapa luasnya pemikiran fuqaha agung kita yang telah melaksanakan tanggungjawab memberi khidmat kepada syariat Islam yang mulia ini. Dan yang ke-8, hendaklah kita memahami daya usaha yang dicurahkan oleh ulama-ulama mujtahidin dari berbagai mazhab itu. Kita hendaklah menghormati mereka, beradab kepada mereka, sentiasa mendoakan kebaikan mereka, dan kita percaya bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala sama ada ijtihad mereka betul ataupun tidak, seperti mana Allah mengajar kita dengan firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah balas kasih dan rahmat. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, menurut pendapat yang ashah dari pendapat dan fatwa ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i seperti Asy-Syaikh Ibnu Hajar dan lain-lain, bahawa orang awam tidaklah wajib
dia terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan harus baginya berpindah dari satu mazhab kepada mazhab-mazhab lain yang muktabar, yang telah tersusun serta dibukukan. Walaupun dengan semata-mata keinginan sama ada berpindah terus buat selama-lamanya atau pada masalah-masalah tertentu sahaja. Walaupun telah difatwakan atau diputuskan hukuman atau telah mengamalkan pandangan mazhab pertama yang menyalahi pandangan mazhab yang kedua yang bakal diikuti, keharusan berpindah mazhab ini perlulah disyaratkan. Yang pertamanya, jangan bertaklid itu sampai membawa kepada talfik. Yang kedua, tidak bertujuan mencari-cari yang mursah, iaitu yang mengambil mudah-mudah dari setiap mazhab. Kerana amalan seperti ini berdosa dan kata setengah ulama boleh menjadi fasik. Tetapi Ibnu Daqi tidak mensyaratkannya. Jangan mencari yang mudah dari mazhab-mazhab. Hanyalah mereka yang mensyaratkan. Jangan ada hukum yang ditaklidkan itu boleh membawa kepada membatalkan keputusan hakim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang ditegaskan bahawa orang awam tidaklah wajib terikat dengan mazhab imamnya, bahkan dia boleh mengamalkan pendapat mazhab lain pada sesuatu masalah atau beberapa masalah, atau dia berpindah terus kepada mazhab lain. Apakah taklid itu harus berkisarkan dalam 4 mazhab yang masyhur sahaja, atau boleh juga taklid kepada yang lain dari 4 mazhab itu, seperti mazhab tokoh-tokoh sahabat, mazhab Zahiriyah, mazhab Al-Layth, Ibn Jarir atau lain-lain? Di sini ulama berselisih pendapat. Di antaranya pendapat yang pertama, kebanyakan ulama mutaakhirin berpendapat tidak harus bertaklid kepada yang lain dari imam-imam yang 4, kerana mazhab mereka tidak disusun dengan rapi dan pasti, dan juga boleh menyebabkan orang yang mengikutnya terdedah kepada kesalahan dan beberapa takwil. Berbeza dengan mazhab yang 4, kerana ia telah terkenal umum, tersusun dengan rapi dan telah dibukukan hasil usaha yang bersungguh-sungguh oleh pengikut masing-masing yang menyebarkannya, di samping memperjelaskan yang tersembunyi, mengkhususkan yang umum dan mengkaitkan yang mutlak. Ini akan memastikan ketenangan jiwa apabila mengamalkannya, kerana ia hampir kepada kebenaran dan jauh dari kesalahan. Imam Al-Haramain berkata, telah ijma' ulama bahawa orang awam tidak harus berpegang kepada mazhab-mazhab sahabat. Bahkan mereka mesti mengikut mazhab-mazhab imam yang telah teruji, kerana mereka telah menjelaskan cara-cara penyelidikan dan kajian yang dibuat, di samping memperbetul dan mengesahkan masalah-masalahnya. Seterusnya mereka menerang dan menghimpunkannya di dalam kitab-kitab yang muktabar. Ibnu Salah boleh berkata sewajarnya bertaklid hanyalah kepada imam-imam yang 4 sahaja, kerana mazhab-mazhab tersebut telah tersebar luas, telah diketahui apa yang dikaitkan dan yang mutlak, dikhususkan dan umumnya, dan disebarkan furuk-furuknya berbeza-beza dengan mazhab-mazhab lain. Yang kedua, sementara sebagian ulama mengharuskan bertaklid kepada mazhab-mazhab selain dari 4 mazhab dalam perkara yang tidak berkaitan kefatwaan, seperti mana diungkap dengan kata-kata syair, yang bermaksud boleh bertaklid kepada selain dari imam-imam yang 4 pada bukan kes-kes memberi fatwa. Ini merupakan suatu kelonggaran. Tetapi kata Syekh Sulaiman, tidak boleh taklid kepada selain dari imam-imam yang 4 itu dalam memberi fatwa dan juga penghakiman. Pendapat ketiga menurut Izzuddin bin Abdus Salam, yang pentingnya apakah sabit mazhab berkenaan
dan diyakini sahnya pandangan muqallid, kalau sudah nyata sabit mazhab itu pada pendapatnya, maka sahlah dia bertaklid, walaupun tuan punya mazhab itu bukan dari imam-imam yang 4. Pandangan Izzuddin ini dikira pendapat yang lebih kuat atau asah seperti yang ditajam oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kerana tidak ada suatu pun dalil yang mewajibkan manusia mesti beriltizam dengan mazhab yang 4 sahaja. Kerana semua mujtahidin adalah sama sahaja, boleh diikuti apabila ternyata sah sandarannya. Berkenaan dengan fasal yang kedua, iaitu talfiq. Apakah yang dimaksudkan dengan talfiq? Pada pelajar yang dirahmati Allah sekalian, mereka yang telah iltizam dengan satu-satu mazhab tertentu boleh bertaklid mazhab lain, seperti penjelasan yang telah disebutkan dengan syarat tidak berlaku talfiq atau tarjih. Maka yang dimaksudkan dengan talfiq itu ialah menghimpun dan mencampur adukkan dua pendapat atau mazhab dalam satu-satu masalah sehingga melahirkan satu bentuk hukum atau konsep tertentu hasil dari pencantuman dari dua mazhab itu. Sedangkan setiap mazhab itu tidak berpendapat sedemikian dalam masalah itu. Bahkan mereka tidak mengiktiraf amalan sedemikian rupa. Contohnya seperti seorang itu mengambil wuduk dengan menyapu sebagian kepala sahaja sebagai taklid Imam Syafi'i, kemudian tersentuh anjing dan menganggapnya suci, tidak terbatal wuduk, sebagai taklid Imam Malik pada suatu solat. Maka tidak sah taklid bentuk ini, kerana dia telah mencampur adukkan, iaitu talfiq pada taklid ini di antara dua pendapat yang melahirkan satu hakikat, iaitu solat, yang mana kedua-dua imam besar itu tidak mengiktiraf solat tersebut. Sungguh pun orang awam yang telah iltizam dengan mazhab tertentu boleh bertaklid mazhab lain dalam satu-satu masalah tertentu, tetapi mestilah melakukannya selaras dengan kehendak mazhab imam yang dia taklid masalah itu, dan segala yang berkaitan dengannya. Dia mesti memenuhi syarat-syarat sah dan mengelak dari perkara yang membatalkannya. Contohnya, seseorang solat dengan tidak menghadap ain Ka'bah, tetapi ke arahnya sahaja kerana mengikut taklid mazhab Hanafi yang berpendapat mendai solat menghadap ke arah Ka'bah sahaja, tidak semestinya ain Ka'bah. Maka ketika mengambil wuduk, hendaklah dia menyapu tidak kurang dari 1/4 bahagian kepala, iaitu keadaan ini wajib dalam mazhab Hanafi, dan disyaratkan jangan mengalir darah dari badannya selepas berwuduk, kerana batal wuduk menurut mazhab Hanafi. Perlu pelihara syarat-syarat sah solat dan jauhkan perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Hanafi. Jika dia tidak menyapu kadar 1/4 kepalanya atau mengalir darah selepas wuduk, maka solat itu batal dengan irtifak mazhab Hanafi dan Syafi'i. Demikian fatwa Ibnu Hajar Al-Haythami seperti mana dipetik oleh Tuan Fathul Mu'in dan juga I'anah At-Talibin. Nampaknya pendapat Ibnu Hajar ini disokong oleh ramai tokoh ulama mazhab Syafi'i. Abdullah Abu Makrumah Al-Alani menegaskan syarat ini telah disebut oleh ramai kalangan ulama usul wal fiqh, termasuk Imam Ibn Daqi, Imam As-Subki, Zainuddin Al-Iraqi dan selainnya. Sementara Ibnu Ziyad dalam kitab fatwanya sependapat dengan Ibnu Hajar tentang tarkib atau talfiq, yang menjejaskan taklid itu ialah talfiq
dalam satu masalah saja. Tetapi beliau berbeza pendapat tentang ilmu hajar, tentang talfiq dalam dua masalah yang berasingan seperti taharah dan solat. Baginya itu tidak menjejaskan taklid. Contohnya, adapun jika tarkib atau talfiq itu dari dua masalah yang berlainan, maka tidaklah menjejaskan taklid bentuk ini. Contohnya seperti orang yang berwudu bertaklid kepada mazhab Syafi'i, iaitu menyapu sebahagian kepala sahaja, tidak sampai kadar 1/4. Kemudian dia solat menghadap ke arah kiblat, bukan ain kiblat, kerana taklid mazhab Hanafi, maka solat itu dikira sah sebab kedua-dua imam tidak sependapat tentang batalnya wudu itu. Kedua-dua imam tidak sependapat tentang batalnya wudu itu kerana khilaf antara dua imam itu berterusan keadaannya tentang taharah. Pandangan Ibnu Hajar dan beberapa tokoh ulama lain yang sependapat dengannya telah mengambil jalan lebih selamat, sementara pendapat Ibnu Ziyad lebih secocok dengan orang awam, maka bolehlah mereka taklid dalam bentuk talfiq seperti ini. Adapun pandangan Dr. Muhammad Zuhaili terhadap tentang talfiq, beliau ini mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Imam Ibn Ziyad yang membolehkan talfiq dalam dua masalah yang berasingan. Beliau telah menyimpulkan dengan kata-katanya, sesungguhnya agama Allah itu mudah dan tidak menyulitkan. Maka pendapat yang mengharuskan talfiq adalah di antara bab yang memudahkan kepada manusia mengamalkan Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan dia Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, dan Allah hendaklah meringankan beban hukuman daripada kamu. Manakala hadis Nabi SAW, bu'ithtu bil hanifiyah as-samhah, aku diutuskan dengan membawa agama yang sah lagi mudah. Namun demikian, Az-Zuhaili mengatakan pendapat yang mengharuskan talfiq itu bukanlah mutlak atau terbuka tanpa sebarang keterikatan, kerana ada talfiq yang batal, iaitu talfiq yang boleh membawa kepada menghalalkan yang haram seperti arak, zina dan sebagainya. Dan ada talfiq yang dilarang kerana faktor-faktor yang mendatang. Ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sengaja mencari yang mudah-mudah, iaitu dengan mengambil dari setiap mazhab mana yang lebih mudah tanpa darurat dan uzur. Ini dilarang kerana ia boleh membawa kepada terungkap ikatan dan taklif syar'i. Lebih-lebih lagi mencari yang mudah dengan tujuan bersuka-suka. Demikian juga mengambil pendapat yang dhaif bagi setiap mazhab kerana semata-mata menurut hawa nafsu. Yang kedua, talfiq yang memastikan pembatalan hukum atau keputusan hakim adalah dilarang, kerana keputusan hakim berfungsi menghapus yang khilaf atau mengetepikan perselisihan bagi tujuan menolak kucak-kacir dan kecelaruan. Dan yang ketiga, talfiq yang memastikan ditarik balik, iaitu rujuk dari amalan yang telah ditaklid atau dari sesuatu yang diijma' yang melazimkan atau mengikat perkara yang ditaklidkan. Contohnya seperti kalau seorang itu bertaklid mazhab Hanafi tentang nikah tanpa wali, maka akad nikah itu melazimkan sah talak, kerana sah talak itu suatu perkara yang lazim bagi sah nikah. Artinya apabila sah nikahnya, maka sahlah talaknya berdasarkan kepada ijma'. Kalaulah dia menceraikan isterinya dengan 3 talak, kemudian dia hendak bertaklid mazhab Syafi'i tentang tidak jatuh talak itu,
kerana nikah tanpa wali, maka tidak harus talfiq seperti itu kerana perkara yang lazim dengan ijma'. Pendapat yang tidak mengharuskan ini bukan kerana talfiq sahaja, bahkan disebabkan oleh menarik balik dari apa yang telah ditaklid selepas beramal dengannya di samping kekal kesannya. Seterusnya Az-Zuhaili mengatakan bahawa pendapat ini perlu ditegaskan kerana berhati-hati dalam kes-kes nasab hendaklah lebih banyak dari kes-kes lain. Kalau tidak, nescayalah akan terjadilah perhubungan yang dahulu. Yang dahulu itu dikira haram dan sekalian anak-anaknya itu dikira anak zina. Maka wajarlah ditutup segala pintu yang boleh membawa kepada hela-hela semacam ini dalam perkara yang besar seperti nikah, atau dalam setiap perkara yang membawa kepada mempersedakan hukum agama atau memudaratkan manusia atau melakukan kerosakan di muka bumi ini. Dan ada pun dalam hal ehwal ibadat dan taklif-taklif yang tidak sukar bagi manusia melaksanakannya, maka amalan talfiq tidaklah dilarang. Walaupun ia bermaksud merujuk dari apa yang telah diamalkan atau dari perkara yang lazim bagi yang lain, selama mana tidak membawa kepada terungkai ikatan taklif syarak atau menghilangkan hikmat syarak dengan melakukan pelbagai hilah yang menyalahi syariat atau mensia-siakan maqasid syariat. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, tatabu'an rukhsas bermaksud mengambil pakai oleh seseorang dari setiap mazhab akan masalah yang lebih mudah baginya. Sebelum ini kita telah menyebut tentang talfiq yang dilarang, iaitu sengaja mencari-cari yang mudah dari setiap mazhab. Kerana amalan seperti ini boleh membawa kepada fasik atau berdosa menurut sebagian ulama. Justru inilah perlu diperjelaskan khilaf ulama dalam masalah tatabu'an rukhsas ini. Pada fuqaha dan usuliyin berselisih pendapat tentang masalah ini kepada 3 pendapat. Yang pertamanya tidak mengharuskan tatabu'an rukhsas. Menurut Al-Jalal Al-Mahalli Al-Syafi'i dan Al-Syatibi Al-Maliki, bahawa Ibnu Hazm berkata sesungguhnya telah ijma' ulama melarang tatabu'an rukhsah dan mengamalkannya boleh membawa kepada fasik, maka tidak halal. Ibnu Amir Al-Hajj Al-Hanafi memetik dari Ibnu Abdillah, beliau berkata tidak harus bagi orang awam tatabu'an rukhsah berdasarkan ijma' ulama. Sementara Asy-Syatibi pula berkata tatabu'an rukhsah dan memilih pendapat-pendapat dengan bersuka-suka itu tidak ada melainkan satu kecenderungan yang mengikut hawa nafsu sahaja, sedangkan syarak melarang mengikut hawa nafsu. Al-Imam Al-Ghazali juga berpendapat tidak harus tatabu'an rukhsah. Yang paling dikasihi Allah ialah yang betul lagi mudah, dan sesungguhnya aku diutuskan membawa syariat yang betul lagi mudah. Lagipun syariat Islam datang bukan bertujuan menyulitkan hamba-hambanya, bahkan untuk memberi kebaikan dan kebahagiaan sejagat. Mereka yang melarang amalan tatabu'an rukhsas bertujuan melarang orang awam mengambil dari setiap mazhab hukum-hukum yang lebih mudah dan ringan. Ibnu Amir Al-Hajj mengatakan, apakah faktor yang melarang amalan ini? Saya tidak mengetahui syarak mencelanya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri suka agar umatnya diberi keringanan. Seterusnya beliau menolak pendapat mereka yang melarang tatabu'an rukhsas dan yang mendakwa berlaku ijma'. Larangan itu dengan alasan bahawa dakwaan ijma' itu tidak sah, kerana anggapan fasik mereka yang mengamalkan tatabu'an rukhsah ada 2 riwayat daripada Imam Ahmad sahaja. Oleh yang demikian tidak berlaku ijma'
pada masalah ini. Dari fakta yang dibentangkan, dapatlah disimpulkan bahawa seseorang yang mencapai taraf mustahid adalah diharapkan bertaklid kepada mana-mana pendapat atau mazhab. Sementara bagi orang awam atau bukanlah mustahid adalah haram beristihad, bahkan wajib bertaklid, kerana mereka tidak memiliki ilmu dan alat yang membolehkan mereka beristihad. Beristihad tanpa ilmu sesat lagi menyesatkan. Orang-orang yang alim tidak sampai kepada martabat mujtahid seperti kebanyakan ulama sekarang juga perlu bertaklid, tetapi mereka juga perlu pertingkatkan martabat dengan berusaha mengetahui hujah, dalil dan sumber yang menjadi sandaran hukum dalam mazhab masing-masing, supaya fatwa yang dikeluarkan tidaklah hukum sahaja tanpa disertakan dalil atau tempat rujukan.